Malam bertemu kembali dalam Malaysia Memilih pasca pilihan raya umum ke-15 malam. Saya bersama Syafizan Johari pada ketika ini membincangkan pelbagai perkara yang berlaku pada hari ini, dan yang baru-baru ini adalah kenyataan media daripada GPS yang mengatakan gabungan ataupun mahu membentuk gabungan PN, BN, GPS dan GRS. Kita juga ada satu lagi perkembangan terbaru daripada kenyataan media oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat di mana yang mengatakan telah mengutuskan surat kepada ketua-ketua parti dan setiausaha agung parti-parti politik yang memenangi jumlah kerusi yang substansial pada PRU ke-15 untuk mengemukakan nama parti-parti dan ahli-ahli parlimen bebas sekiranya ada yang bersetuju untuk menganggotai gabungan yang mempunyai sekurang-kurangnya 112 kerusi bagi menubuhkan kerajaan persekutuan melalui surat akuan berkanun oleh ketua parti. Mereka juga diminta menamakan seorang dari ahli Dewan Rakyat dalam gabungan mereka itu yang diberikan kepercayaan untuk menjadi Perdana Menteri ke-10 melalui surat akuan berkanun dari setiap ahli Dewan Rakyat yang menganggotai gabungan tersebut yang dinyatakan dengan terang dan jelas. Bila? Iaitu pada hari Isnin 21 November 2022 sebelum jam 2 petang. Itu adalah yang terkini yang kami dapat, yang kami kongsikan kepada anda. Itu yang pasti pada hari esok kita akan tahu mungkin siapa bakal Perdana Menteri ke-10. Apa yang pasti, kami di Astro Money akan membuat liputan di Istana Negara, di pintu 1 dan pintu 2 Istana Negara dari awal pagi lagi. Jadi ini bagi memastikan bahawa kita tidak kata terlepas, ya. Antara contohnya apa kita boleh jangkakan mengenai pergerakan di Istana Negara, umpamanya siapa yang keluar masuk, menghadap dan sebagainya. Ini kita nak pastikan bahawa kita akan bawakan kepada anda, kita buat laporan kepada anda dari minit ke minit secara langsung dari Istana Negara. Baik, kita ada perkembangan daripada Perlis. Okey, di Perlis umpamanya kita telah pun menyaksikan antara perkara yang berlaku pasca PRU 15 ialah apabila di negeri Perlis, ya, Perikatan Nasional hampir sapu bersih semua kerusi-kerusi DUN kecuali satu kerusi Indra Kayangan yang dimenangi oleh Pakatan Harapan, dan dalam itu adalah dalam konteks DUN. Tapi dalam konteks parlimen pula Perikatan Nasional menyapu bersih semua 3 kawasan parlimen di negeri Perlis, dan rakan tugas kita iaitu Hadi masih lagi berada di Perlis bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini di sana, dan juga terutama sekali sentimen, ya. Sentimen ini merupakan kali pertama kerajaan negeri Perlis bertukar tangan. Dan adakah dalam kalangan penduduk di Perlis ini orang kata apakah sentimennya, apakah harapannya, apakah yang mereka jangkakan, adakah mereka merasakan sesuatu yang akan berubah di negeri Perlis, terutama sekali dalam konteks, ya, mungkin parti itu berubah tapi orangnya tidak berubah. Dalam konteks itu bagaimana, Hadi? Okey, terima kasih AK dan Jasmine di studio, dan seperti dimaklumkan AK, saya kini berada di Perlis di hadapan Mini Putrajaya. Di belakang saya ini adalah Mini Putrajaya, pusat pentadbiran kerajaan negeri Perlis. Siapa yang berada dalam Mini Putrajaya selepas PRU 15 hampir 100% akan bertukar, di mana hanya tinggal 2 orang adun PAS yang sebelum ini pada PRU 14 menang, dan juga seorang adun Pakatan Harapan. Yang lain, 12 yang lain semua muka baru yang akan berada di dalam Mini Putrajaya ini. Dan sudah pastinya seperti dimaklumkan oleh pengurusi Perikatan Nasional PN Perlis semalam, Cikgu Muhammad Syukri maklumkan bahawa hari ini sepatutnya ada pelantikan ataupun pemberian watikah kepada calon Menteri Besar Perlis yang baru. Namun saya difahamkan sepatutnya berlaku pada 4.30 petang tadi, terpaksa ditunda pada esok hari, mungkin disebabkan oleh apa yang berlaku di peringkat nasional yang masih belum diselesaikan, yang dijangkakan akan diselesaikan mungkin pada jam 2 petang esok. Namun ditunda pada esok hari, pada sekitar jam 5 petang esok akan diadakan majlis penyerahan watikah, dan sudah pastinya apabila penyerahan watikah itu diserahkan pada waktu petang, dijangkakan majlis angkat sumpahnya akan berlangsung pada keesokan harinya, iaitu pada hari Selasa, dan jangkakan esok hari tumpuan akan
terfokus kepada pembentukan kerajaan negeri Perlis yang baru, terutama pengagihan watika siapa Menteri Besar Perlis yang baru, yang mana PN berjaya menamatkan penguasaan Barisan Nasional di negeri Perlis ini hampir 65-67 tahun sejak PRU yang pertama. Kini PRU 15, tidak ada satu pun ahli Dewan Undangan Negeri BN berada dalam Dewan Undangan Negeri Perlis yang berada di belakang saya ketika ini, dan sudah pastinya pada hari angkat sumpah pun kami akan bawakan kepada anda secara terkini dan langsung, dan juga esok pun kami akan bawa kepada anda secara terkini dan langsung. Dan untuk sentimen pula AK dan Jasmine, semalam kalau diikutkan pada malam pengumuman calon itu sendiri, dari pihak PN sendiri nak katakan golongan muda itu memang ramai, lebih 500 golongan muda datang kepada komplek PAS Perlis bagi menyaksikan pengumuman kemenangan PN itu sendiri. Dan walaupun berakhir pada jam 4 pagi, namun sesi membunyikan horn dan sebagainya berlangsung sehingga 6 pagi, macam bulan puasa, terasa macam nak sahur pula, berhenti kedai makan, orang horn dan sebagainya. Itu sentimen dalam kalangan orang muda. Dan seperti dimaklumkan pengerusi PN semalam, menyatakan bahawa mereka banyak menang daripada undi pertama golongan muda, kedua pengundi kali pertama, dan juga yang ketiga adalah golongan-golongan yang tidak menyokong, yang masih ahli UMNO tetapi tidak mahu mengundi UMNO kerana kepimpinan di peringkat atasan dan sebagainya tidak disetujui mereka. Mereka tidak mahu memilih PH dan mereka terus memilih PN sebagai pilihan untuk diangkat sebagai kerajaan negeri Perlis, dan juga mungkin dapat diangkat sebagai kerajaan di peringkat nasional. Jasmine dan AK. Hadi mungkin sama macam kita juga semalam habis lewat sehingga awal pagi tadi. Saya dengar daripada Hadi katakan tadi sentimen daripada rakyat tu bersifat celebratory, ataupun seronok dengan apa yang keputusan yang telah termaktub pada hari inilah. Jadi kita juga nak tahu kepada rakyat-rakyat, sudah tentu sepanjang kempen Hadi, pelbagai yang Hadi sudah dengari rakyat-rakyat Perlis mahukan dah tentunya. Mungkin ada jumpa satu atau dua yang mengatakan secara spesifik apa dia yang mereka mahukan itu. Pertama, memang confirm orang cakap Perlis ini sebagai harum manis, tapi mereka cakap takkan nak selamanya Perlis itu kekal sebagai orang kenal harum manis saja, tak kenal benda lain. So mereka bercakap pertama adalah sektor pelancongan, kerana apa yang mereka beritahu kepada saya, orang datang ke Perlis ini sebagai tempat singgahan. Pertama, orang nak ke Langkawi, berhenti di Kuala Perlis. Kedua, orang nak ke Thailand, berhenti di Padang Besar. Itu saja dua tempat singgahan. Sektor pelancongan negeri Perlis ini hanya sebagai tempat singgahan. Mereka mahukan negeri Perlis ini bergerak sebagai satu negeri yang seiring dengan negeri-negeri sempadan yang lain seperti Johor. Tidak sahaja berfokus kepada ekonomi, tapi sektor pelancongan di kawasan sepadan itu bergerak dengan rancak seiring dengan ekonomi mereka yang membangun. Dan itu yang diharapkan mereka. Perlis ini, orang nak datang Thailand, duduk dulu Perlis seminggu baru pergi ke Thailand. Orang nak pergi Langkawi, duduk dulu 3 hari baru pergi Langkawi 3 hari. Itu yang diharapkan mereka, selain pada pembangunan kepada golongan-golongan PKS ini, golongan-golongan yang berniaga, penjajah-penjajah kecil di tepi jalan. AK dan Jasmine. Baiklah, nanti saya pergi Perlis, Hadi kena bawa saya jalan-jalan kerana saya hanya sekali sahaja pernah ke Perlis. Nanti kita boleh round-round Perlis. Baiklah, terima kasih Hadi. Esok kita akan bersama Hadi sekali lagi dalam melihat kepada esok hari sumpah. Penting. Esok hari penting untuk negeri Perlis, dan juga esok juga hari penting untuk kita rakyat Malaysia di Perlis. Kalau kita boleh recap, akan ada pengeluaran watikah oleh Istana Perlis untuk melantik Menteri Besar, dan lantikan itu sekiranya watikah itu dikeluarkan esok, maka pelantikan insya-Allah akan diadakan pada hari Selasa. Dan esok juga di Istana Negara di mana Istana Negara sudah pun menyatakan ultimatum untuk mana-mana gabungan menyerahkan surat akuan berkanun sebelum jam 2 petang. Jadi akan banyak pergerakan esok insya-Allah. Dan bercakap mengenai pergerakan, dan kita juga bercakap mengenai penubuhan kerajaan, dan kita juga sudah pun ada clariti, semakin ada clariti, tapi bukan tuntas semakin ada clariti ke manakah hala tuju, bukan clariti lah, semakin ada kemajuan dari sudut rundingan ini, terutama sekali apabila GPS sudah pun menyatakan kenyataan dan kedudukan mereka, di mana GPS bersetuju untuk bersama dengan Perikatan Nasional dalam kerangka coalition GPS, Perikatan Nasional
GRS dan juga Barisan Nasional. Jadi nampaknya di sini, kat sini adalah perkembangannya ya. Tapi pada masa sama juga kita juga nak menilai apakah orang kata respons dan juga apakah yang boleh kita jangkakan daripada sekiranya coalition ini berlaku, coalition ini berjaya untuk dibentuk. Kita nak tengok juga antara individu ataupun antara parti yang sangat dominan dalam coalition ini nanti adalah Parti Perikatan Nasional dan juga Parti PAS. Oleh itu kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Izani Muhammad Zain. Beliau merupakan Profesor Madya di Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, dan pada awal tahun ini beliau ada menulis buku ini, Konflik dan Konsensus dalam Kerjasama Politik, di mana buku ini menerangkan secara sangat sangat terperinci dan juga sangat orang kata mendalam mengenai sejarah kerjasama PAS, di mana dalam buku ini ia akhir sekali berbalik kepada konsep tahaluf siasi. Dan dalam konsep tahaluf siasi ini, kita nak juga tahu ya apa yang boleh dijangkakan menerusi tahaluf siasi dalam konteks coalition pasca PRU 15. Dr. Izani, apakah jangkaan anda? Okey, terima kasih. Sebenarnya PAS merupakan sebuah parti yang sangat sinonim dengan kerjasama politik, dan kalau berdasarkan kajian saya, PAS terlibat dengan banyak kerjasama parti politik. Malah PAS walaupun dianggap sebagai sebuah parti Islam, mereka pernah bekerjasama dengan DAP untuk membentuk Barisan Alternatif dan juga Pakatan Harapan sebelum mereka meninggalkan Pakatan Harapan. Dan kerjasama politik PAS ini satu perkara yang sangat menarik dan sangat unik kerana PAS ada banyak pengalaman dalam kerjasama politik dan mereka terlibat dengan kerjasama boleh dikatakan hampir semua parti-parti politik yang berada di negara kita. Dan sudah tentu setiap kerjasama politik itu berbeza dari segi bentuk, tahap dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kerjasama PAS dalam Barisan Alternatif dan juga Pakatan Harapan, mereka memberi fokus kepada isu-isu dan kepentingan umum seperti keadilan, kebebasan dan good governance. Tetapi pada 2018 kita dapat melihat PAS telah meneroka kerjasama dengan UMNO sebelum itu melalui Muafakat Nasional, dan kemudiannya bersama-sama bersatu menubuhkan Perikatan Nasional dan menubuhkan kerajaan selepas kerajaan Pakatan Harapan tumbang selepas 22 bulan memerintah. Jadi ini satu perkara dan perkembangan yang menarik. Dan kalau kita lihat sebenarnya kerjasama PAS dalam Perikatan Nasional ini berbeza dengan bentuk kerjasama sebelum ini, di mana kerjasama PAS dalam Perikatan Nasional ini sesuatu perkara yang lebih menjurus kepada perkongsian kuasa. Kerana sebelum ini PAS bekerjasama dalam konteks mereka sebagai pembangkang dalam Barisan Alternatif, dalam Pakatan Harapan, dan juga sebelum itu dalam Angkatan Perpaduan Ummah APU. Tetapi dalam Perikatan Nasional ini mereka sebagai parti pemerintah. Jadi sudah tentu kaedah dan juga matlamat kerjasama politik itu berbeza, kerana saya melihat ia lebih kepada perkongsian kuasa dan juga bagaimana nak mengekalkan kuasa di peringkat kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dan saya melihat PAS agak matang dan lebih realistik apabila meneruskan kerjasama dalam Perikatan Nasional, kerana sebelum ini mereka memberi fokus kepada hal-hal yang melibatkan dasar-dasar perjuangan yang mungkin kurang digemari oleh beberapa pihak. Tetapi sejak mutakhir ini kita dapat melihat PAS lebih realistik untuk mendapatkan kuasa melalui kerjasama politik. Dan selepas ataupun pasca pilihan raya PRU yang ke-15 ini, kita akan dapat melihat lagi bentuk kerjasama yang hampir sama sebelum ini dalam Perikatan Nasional, dan PAS akan berusahalah untuk memanfaatkan kerjasama politik itu untuk kelangsungan mereka dalam landscape politik negara. Dan satu hal yang menarik ialah kalau kita melihat dalam kerjasama Perikatan Nasional dan juga pembentukan kerajaan yang akan datang ini, PAS bukan lagi parti pinggiran. Kalau kita lihat jumlah
kerusi yang dimenangi oleh PAS paling tinggi, paling besar. Dan ini suatu perkara yang sangat luar biasa kerana apabila saya mengkaji PAS ini sejak 1999, PAS tidak pernah mendapat kedudukan yang sebaik ini, kerana sebelum ini prestasi PAS yang terbaik pada pilihan raya 1999 dengan mendapat 27 kerusi parlimen, dan ketika itu PAS mendapat kerusi terbanyak dan melayakkan ketua mendapatkan ketua pembangkang daripada wakil PAS itu melalui Allahyarham Datuk Fazil Noh. Ya, Dr. Izani, saya nak bawakan juga mengenai, pertama sekali saya nak tanyakan mengenai portfolio-portfolio yang mungkin akan diberikan kepada PAS jika gabungan yang dipersetujui oleh GPS seperti mana yang Premier Sarawak umumkan tadi itu berlangsung. BN, GPS dan GRS. Tapi itu kita simpan untuk kejap lagi sebab ada lagi satu soalan yang saya nak tanyakan, iaitu mengenai satu konsep yang PAS perkenalkan, ialah PAS for all. PAS untuk semua. Dan dalam buku doktor juga di sini juga ada disebut mengenai konsep PAS for all ni yang diperkenalkan pada, kalau tak salah saya, dalam election 2008 dan juga 2013. Tetapi dalam PN dalam election kali ini iaitu 2022 ini saya tak dengar sangat perkataan konsep PAS for all ini. Itu pertama. Dan bagaimana pula dalam konteks berada di dalam sebuah kerajaan di mana kedudukan yang dominan, PAS ini boleh jadi lebih inklusif. Adakah perlu PAS membawa wadah inklusiviti merentasi kaum ini pada era pasca PRU15 ini, Doktor? Ya, saya kira sangat perlu. Sebenarnya kalau kita melihat latar belakang PAS, PAS adalah sebuah parti yang inklusif sebenarnya. Walaupun PAS itu dianggap sebagai sebuah parti Melayu, parti Islam, tetapi keahlian parti PAS itu sebenarnya sesiapa saja yang beragama Islam. Maksudnya kalau ada Chinese Muslim, India Muslim, mereka juga adalah boleh menjadi ahli PAS. Ini bermakna PAS adalah sebuah parti yang inklusif dan parti multiracial sebenarnya. Tetapi kita dapat melihat majoriti keahlian PAS itu adalah orang Melayu. Sebab itulah PAS ini dilihat sebagai parti Melayu ataupun parti Melayu saja. Dan sebenarnya apabila PAS cuba untuk menjadi sebuah parti yang inklusif dengan memperkenalkan gagasan free for all pada tahun 2008 dan 2013, tetapi arkitek ataupun pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan PAS free for all itu sudah tersingkir dalam pemilihan PAS, dan mereka telah keluar dan menubuhkan parti baru iaitu Amanah. Jadi di situ kita boleh nampak sedikit terbantutlah gagasan PAS free for all itu, kerana pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan PAS free for all itu telah keluar daripada parti PAS dan menubuhkan parti baru iaitu Parti Amanah. Mereka seperti Datuk Mujahid Yusof Rawa contohnya, beliau adalah pemimpin utama yang memperjuangkan dan menggerakkan PAS free for all itu. Dan dalam PAS sebenarnya mereka ada sayap bukan Islam iaitu Dewan Himpunan Bukan Islam. Tetapi kita tidak nampak keberkesanan dewan ini kerana mungkin tahap sokongannya masih lagi terhad, dan ada isu seperti keahlian kerana mereka ini bukan beragama Islam dan mereka tidak boleh menjadi ahli penuh kepada PAS, hanya menjadi ahli bersekutu. Jadi ini antara beberapa halangan kenapa pendapat Dr. Izani, adakah ini akan dikekalkan seperti itu? PAS tak akan ada satu bentuk reformasi dalaman parti dari sudut inklusiviti, maksudnya seperti mana yang berlaku pada tahun 2008 hingga 2022 ini akan sama, ataupun akan ada satu bentuk orang kata gerakan baru untuk menjadikan ataupun menambah baik ataupun push for naratif, mengetengahkan naratif PAS for all ni sekali lagi secara lebih meluas. Ini seperti Dok katakan tadi, PAS bukan lagi parti pinggiran, ini parti dominan ni, Dok.
Ya betul. Saya melihat apabila PAS sudah menjadi sebahagian daripada parti kerajaan dengan memenangi kerusi yang paling banyak, PAS perlu uh, mentransformasikan imejnya sebagai, mungkin sebelum ini sebagai parti Islam kepada parti kebangsaan yang lebih besar, yang lebih inklusif, dan PAS untuk memperkukuhkan sokongan, mereka perlu melibatkan lagi lebih ramai bukan Islam bersama-sama PAS dan juga terlibat dalam aktiviti dan juga dan bersama-sama menggerakkan PAS dan dalam pilihan raya yang lalu kita tidak nampak jumlah yang sangat yang ketara calon-calon bukan Islam yang diletakkan oleh PAS sebelum ini dan ini mungkin perlu dilihat semula oleh PAS kerana PAS sebenarnya pernah bercita-cita untuk menjadi parti multiracial Ya. berdasarkan kajian saya, dan sekiranya PAS berjaya menjadi parti multiracial semasa dalam Pakatan Harapan, mereka tidak lagi memerlukan DAP ataupun PKR untuk mendapatkan sokongan bukan Islam. Jadi saya kira inilah masa terbaik bagi PAS untuk menjadi parti yang lebih inklusif, parti yang dapat membawa aspirasi semua rakyat Malaysia, Ya. dan saya kira apabila sudah menjadi parti pemerintah dan mungkin selepas ini diberikan jawatan menteri yang lebih Ya. banyak, Itu PAS soalan saya perlu sebenarnya yang mempergunakan seterusnya. hmm. Apabila kita bercakap mengenai inklusiviti dan juga kerjasama di antara pelbagai parti menjelang hari esok dan sebagainya, kita sudah tentu bercakap mengenai portfolio menteri. Apabila barisan kabinet diumumkan nanti, mungkin Prof ada ataupun sosok-sosok yang agak-agak Prof boleh mendapat jawatan dan sebagainya. Dan portfolio mana yang rasanya Secara dalam spesifik. dalam rundingan ni, dalam rundingan pembentuk kerajaan ni, portfolio mana yang PAS patut kata nak yang ni, nak yang ni juga. Jadi saya pun pernah menjawab soalan media sebelum ini di mana PAS perlu berani untuk demand lah untuk mendapatkan jawatan-jawatan yang bukan saja lebih banyak tetapi memegang portfolio menteri yang lebih senior seperti Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, mungkin Menteri Kewangan yang selama ini kita kurang nampak calon-calon daripada parti PAS, dan kita melihat dalam pilihan raya kali ini PAS telah menampilkan ramai calon profesional, teknokrat, wajah-wajah baru yang ditonjolkan dan PAS perlu memberi peluanglah kepada muka-muka baru ini untuk diletakkan sebagai memegang jawatan-jawatan menteri yang utama dan sudah tentu kalau ada jawatan timbalan Perdana Menteri nanti mungkin boleh diberikan kepada PAS tetapi kita tidak pasti bagaimana perbincangan dari segi perkongsian kuasa ini kerana selain daripada PAS kita ada GPS, GRS kan. Jadi tetapi kalau dari segi logiknya calon PAS mungkin boleh diletakkan sebagai calon timbalan Perdana Menteri kerana dengan jumlah kerusi yang lebih tinggi sepatutnya calon PAS mungkin boleh demand jawatan Perdana Menteri, tetapi mungkin ini sudah disepakati sebelum ini calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi saya percaya PAS perlu lebih berani untuk demand jawatan-jawatan utama walaupun mereka mungkin memberikan alasan jawatan itu mungkin tidak penting, yang penting kemenangan itu, tetapi untuk menonjolkan kemampuan PAS sebagai sebuah parti pemerintah yang lebih berkesan, PAS perlu mendapat jawatan-jawatan menteri kanan yang utamalah seperti Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri dan juga mungkin juga Menteri Kewangan. Prof, demand ni perkataan yang
bukan main sebab kita sekarang ini tengah bercakap mengenai tawaran-tawaran ya. Tentu semalam Perikatan Nasional telah sejak dari bergerak kerja daripada pagi untuk melihat bagaimana mereka mendapat sokongan daripada parti-parti lain. Tetapi Prof ada mention ataupun ada sebut mengenai belia ataupun calon-calon muda ataupun bakat-bakat muda. Melihat kepada PAS, jika melihat kepada stereotip yang apabila kita bercakap mengenai PAS, sudah tentu soal sama ada atau tidak calon-calon ataupun bakat-bakat belia yang boleh diketengahkan, kerana kita tahu apabila kita bercakap mengenai Barisan Nasional sebelum ini kita bercakap mengenai Khairi Jamaluddin, Syahril Hamdan dan sebagainya, ada barisan-barisan pelapisnya. Bagaimana pula dengan PAS? Okey, PAS sebenarnya tidak ketandusan dengan pemimpin-pemimpin muda dan kalau kita lihat boleh kita bukan saja pemimpin muda tetapi pemimpin wanita yang dipilih sebagai calon dan telah memenangi pilihan raya. Jadi pelapis-pelapis kedua ini memang diberikan peluang yang sangat besar, malah kalau kita lihat sebenarnya ini juga tarikan kenapa pengundi-pengundi muda, penuntut-penuntut IPT sangat tertarik dengan apa idealism Perikatan Nasional dan PAS, kerana mereka seringkali memberi tawaran-tawaran dan juga peluang kepada anak-anak kepada calon-calon muda. Dan mungkin kalau saya nak sebutkan nama, mungkin ada banyak beberapa nama, tetapi saya menjangkakan Ketua Pemuda PAS dan juga beberapa calon yang muda yang diperkenalkan buat pertama kali, ada yang pertama kali bertanding, boleh diketengahkan sebagai calon untuk kejawatan menteri. Jadi saya tak naklah sebut nama-nama mereka kerana mungkin ini biarlah pucuk pimpinan PAS menentukan dan mencari calon-calon. Saya kira mereka tidak ada masalah untuk menentukan siapakah calon kerana mereka sudah ada talent pool di situ. Okey, kita juga kalau tak salah saya tadi adanya kenyataan daripada kenyataan media, ada sinar media yang melibatkan anggota-anggota wanita UMNO. Itu kita akan bawakan dalam blog ini kerana kita akan bersiaran sehingga jam 7.45 dan disambung pula dengan Awani 7.45. Jadi petang kita masih lagi panjang. Tapi sebelum itu, sebelum kita mainkan sinar media terbabit saya nak tanya mengenai saya nak keluar daripada perbincangan mengenai PAS dan terus kepada perbincangan mengenai Perikatan Nasional. Dan tentu sekali PAS merupakan antara rakan gabungan dalam Perikatan Nasional yang cukup kuat dan cukup signifikanlah dalam konteks PRU ke-15 ini. Dan kemudiannya saya nak tanyakan mengenai kebangkitan, saya sebutnya sebagai kebangkitan Perikatan Nasional di negeri-negeri yang seperti di Kedah, di Perlis dan juga tentu sekali di Kelantan, di Terengganu. Tentu sekali di PAS sudah pun memang banyak kerusi, sudah pun sangat orang kata berpengaruh di negeri-negeri Pantai Timur, tetapi PRU ke-15 ini memungkinkan wujud satu mandat yang begitu besar kepada PAS Perikatan Nasional. Jadi saya nak faham apakah faktor-faktor meteoric rise Perikatan Nasional PAS ini untuk meteoric rise Perikatan Nasional bersatu dan PAS ini dalam PRU ke-15. Okey, berdasarkan pemerhatian saya sebenarnya gabungan Parti Perikatan Nasional ini kenapa gabungan parti ini menjadi pilihan kerana gabungan Perikatan Nasional adalah gabungan yang paling selamat dan paling kurang risikonya untuk dipilih oleh pengundi kerana kita dapat melihat dalam PRU yang lalu gelombang tsunami pengundi Melayu itu sangat ketara kerana dalam PRU yang ke-14 gelombang pengundi Melayu ini berlaku tetapi dia mengarah kepada Pakatan Harapan tetapi dalam PRU yang ke-15 ini kita dapat melihat bagaimana gelombang wave pengundi Melayu itu beralih kepada Perikatan Nasional dan saya dapat melihat sebenarnya Perikatan Nasional ada potensi untuk mengambil alih peranan Barisan Nasional selama ini kerana
pengundi-pengundi Melayu sebelum ini banyak memberikan sokongan kepada Barisan Nasional sebelum ini, tetapi kecairan pengundian itu, sokongan itu telah berlaku dan mengalir kepada Perikatan Nasional. Dan kita juga dapat melihat bahawa gabungan Perikatan Nasional ini juga meletakkan politik Melayu sebagai teras politik Malaysia. Jadi ini juga adalah suatu faktor yang sangat penting, kerana walaupun kita mengatakan bahawa politik Malaysia ini sudah tidak lagi universal ataupun sudah beranjak kepada politik baharu, tetapi faktor base perkauman itu sangat penting, sangat masih lagi ketara. Sebab itu orang Melayu, politik Melayu itu masih lagi dilihat sebagai teras kepada politik Malaysia, dan dalam hal ini gabungan Perikatan Nasional menawarkan kepimpinan dan juga naratif politik Melayu sebagai teras politik Malaysia itu. Jadi saya nampak itu satu perkara yang sangat penting. Yang keduanya, dari segi bagaimana gabungan Perikatan Nasional ini dapat dizahirkan sebagai sebuah kepimpinan gabungan parti yang bersih, yang tidak ada baggage ataupun kes-kes yang boleh dipalitkan dengan pemimpin-pemimpin tertentu, kan. Jadi saya kira ini dua faktor utama ini sangat penting dan memberi dorongan yang besar kepada gelombang pengundi Melayu kepada Perikatan Nasional. Dan sudah tentu dalam PRU kali ini pengundi Melayu tidak lagi banyak memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan, melihat kepada sejarah kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan. Jadi saya nampak gabungan Perikatan Nasional adalah gabungan yang paling selamat untuk dipilih ketika inilah. Dan walau bagaimanapun saya melihat peralihan ini tidak semestinya kekal, kerana ia boleh berubah dari masa ke semasa. Mungkin dalam PRU yang ke-16 nanti kita dapat melihat peralihan sokongan ini sekiranya Perikatan Nasional tidak mampu mempertahankan, melestarikan sokongan pengundi-pengundi Melayu khususnya, kerana mereka akan menjadi kerajaan dan sudah tentu rakyat menuntut banyak perkara dalam konteks kerajaan. Kerana buat masa sekarang ni sesiapa saja menjadi kerajaan, mereka berhadapan dengan tanggungjawab yang sangat berat untuk membawa Malaysia dalam era pasca pandemik. Ya. Baiklah Prof. Prof jangan tinggalkan kami dahulu. Kami akan sambung diskusi ini, namun kami akan berehat seketika terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Pasca Malaysia Memilih. Masih bersama saya Jasmine Abu Bakar dan Syafizan Johari dalam Pasca Malaysia Memilih pada hari ini, hari yang panjang untuk kami dan hari yang panjang untuk anda juga melihat kepada... Dah lama lagi nak berakhir. Kalau berakhir pun mungkin esok, tapi itu pun saya tak tahulah sama ada benar-benar akan berakhir atau tidak. Tapi kita ada sedikit clarity, di mana pada sebentar tadi, sekitar sejam yang lalu, di mana GPS telah pun menyatakan pendirian Pakatan GPS ataupun parti GPS itu sendiri, bahawa GPS akan menyokong coalition gabungan bersama Perikatan Nasional, Barisan Nasional, GRS dan GPS. Dan juga GPS. Jadi 4 parti berkenaan, dan kalau dihitung keempat-empat parti ini, mereka dapat membentuk kerusi dengan majoriti 131 kerusi. Dan tetapi bagaimanapun kita masih lagi menantikan jawapannya ataupun ketetapan yang spesifik daripada parti-parti yang lain. Seperti apa? Seperti Barisan Nasional dan juga seperti GRS. Itu kan kita akan bawakan dari semasa ke semasa. Kerana pada hari esok, seperti yang dikeluarkan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat, di mana parti-parti yang yakin mendapat sokongan sekurang-kurangnya 112 kerusi untuk menubuhkan kerajaan persekutuan diminta untuk mengeluarkan ataupun membawa surat akuan berkanun oleh ketua-ketua parti di Istana Negara pada hari esok jam 2 petang. Itu yang kita nantikan. Namun sebelum itu kita akan
mendengar ataupun play balik semula sidang media Ketua Wanita UMNO Wilayah Persekutuan Datuk Seri Zurainah Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, good evening. Kami Wanita Wilayah Persekutuan telah bermesyuarat sebentar tadi untuk mendapat pandangan dan juga persetujuan keseluruhan Wanita Wilayah Persekutuan dalam press conference yang akan diadakan di sinilah. Jadi saya akan bacalah pertama sekali Wanita UMNO Wilayah Persekutuan menerima dan menghormati keputusan yang telah dibuat oleh rakyat dalam pilihan raya umum PRU ke-15 semalam bersamaan 19 November 2022. Kepada calon-calon yang menang daripada semua parti, tahniah diucapkan dan kami mohon untuk terus berkhidmat dan berbakti kepada rakyat yang telah memberi kepercayaan kepada yang menang. Kepada calon-calon yang kalah, ini bukan pengakhiran buat anda. Kita wajib hormati pilihan pengundi-pengundi di dalam sesebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi dan raja berperlembagaan. Wanita UMNO Wilayah Persekutuan juga menginsafi dan menyedari kekalahan berlaku semalam dan menyifatkan pada PRU yang ke-14 rakyat menegur UMNO dan Barisan Nasional. Akan tetapi PRU yang ke-15 ini rakyat menolak UMNO dan Barisan Nasional. Maka dengan itu pengerusi Barisan Nasional yang juga Presiden UMNO wajib bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penolakan rakyat terhadap UMNO dan Barisan Nasional. Maka dengan itu, Wanita UMNO Wilayah Persekutuan mengesa Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk meletakkan jawatan beliau selaku pengerusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO dengan serta-merta. UMNO memerlukan perstrukturan baru parti untuk mendepani dan menjadikan parti ini sebagai pilihan rakyat di masa akan datang. Wanita UMNO Wilayah Persekutuan juga menjunjung tinggi keputusan dan tegas dengan pendirian No Anwar, No DAP seperti mana yang telah diputuskan dalam Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini. Tiada mana-mana individu boleh melanggar ketetapan Perhimpunan Agung UMNO, termasuklah Biro Politik, Majlis Kerja Tertinggi MKT, UMNO ataupun Presiden yang boleh mengubah keputusan itu, melainkan melalui Perhimpunan Agung UMNO khas. Sekian, terima kasih daripada kami Wanita UMNO Wilayah Persekutuan. Dan nampaknya Wanita UMNO Wilayah Persekutuan senada dengan ketetapan yang telah pun dibuat oleh beberapa kepimpinan UMNO sebelum ini, termasuklah saudara Syarif Hamdan, iaitu bekas mantan Ketua Penerangan UMNO yang turut sama menggesa bahawa Presiden UMNO untuk berundur, dan juga Datuk Seri Nur Omar juga, Tan Sri Nur Omar juga menyatakan ketetapan yang sama dan membuat juga mereka kedua-dua individu ini, iaitu Syarif Hamdan dan juga Tan Sri Nur Omar, juga membuat satu keputusan yang mereka mengatakan bahawa ini is a collective responsibility, di mana Syarif Hamdan pun mengumumkan beliau meletakkan jawatan daripada jawatan Ketua Penerangan, sama juga dengan Tan Sri Nur Omar yang meletakkan jawatan daripada sebagai Ketua Pemungan UMNO Negeri Selangor. Dan itu adalah orang kata lagi perkembangan terkini yang melibatkan UMNO. Dan bagaimanapun pada malam ini kita ada menempatkan wartawan kami Afizi Azaman di WTC Kuala Lumpur untuk mengikuti rapat perkembangan di sana. Mungkinkah ada pergerakan di WTC malam ini? InsyaAllah kita akan cuba dapatkan, dan di dalam Awani 7.45 saya pasti ada perkembangannya, dan masih bersama kita AK.
Kita juga masih bersama dengan Profesor Madia Dr. Izani Muhammad Zain, iaitu beliau merupakan Profesor Madia di Fakulti Ekologi Manusia Universiti Utara Malaysia UPM. Okey, Dr. Izani, saya nak tanyakan pula ya mengenai tadi kita dah cakap mengenai Perlis juga sebentar tadi bersama dengan rakan tugas. Sekarang ni saya nak bawa kita punya discussion kepada negeri Pulau Pinang. Dan negeri Pulau Pinang sebelum ini kita lihat ya ini merupakan sebuah negeri penting ya pada awal tahun 2000 di mana ketika itu Barisan Nasional merupakan sebuah parti yang cukup masih lagi satu buah parti yang masih lagi kuat ya pada ketika itu pada awal tahun 2000 dan antara kawasan yang dipegang oleh BN dan juga UMNO pada ketika itu seperti Kepala Batas, Tasik Gelugor dan juga beberapa lah kawasan lain di Pulau Pinang, dan PKR juga di Pematang Pauh juga merupakan kawasan tradisi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim berpindah ke Port Dickson ada pula Nurul Izzah bertanding di situ. Tapi pada PRU ke-15 ini menyaksikan perubahan yang cukup signifikan di mana ketiga kerusi yang saya katakan tadi iaitu Kepala Batas, Tasik Gelugor dan Pulau Pinang, Pematang Pauh jatuh kepada Perikatan Nasional. Apa kita boleh faham daripada data terbaru ni? Okey, sebenarnya dalam pilihan raya yang umum yang ke-15 ini, kita dapat melihat kebangkitan Perikatan Nasional bukan saja di Pulau Pinang tetapi di negeri-negeri yang lain. Sebelum saya mengulas di Pulau Pinang, saya nak bagi satu contoh bagaimana calon Perikatan Nasional boleh memenangi Parlimen Alustar di Kedah, satu kawasan parlimen, kawasan bandar, tetapi dimenangi oleh Perikatan Nasional, dan ini satu perkara yang sangat luar biasalah bagi sejarah pilihan raya kita. Dan sudah tentu Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang menjadi fixed deposit bagi Pakatan Harapan. Berdasarkan rekod saya, Pakatan Harapan memenangi 10 daripada 13 kerusi parlimen, tetapi Pakatan Harapan terlepas beberapa kerusi parlimen yang paling disebut-sebut ialah Parlimen Pematang Pauh yang merupakan kawasan parlimen tradisi Anwar Ibrahim dan juga pilihan raya Parti Keadilan Rakyat PKR sejak 1999 lagi. Dan jadi ini juga membuktikan bahawa Pakatan Harapan juga bukanlah suatu pakatan yang kebal dan ia boleh dilawan dan ditebusi oleh Perikatan Nasional. Dan kita tahu bahawa di kawasan-kawasan yang dimenangi oleh Perikatan Nasional ini, kawasan-kawasan ini mempunyai pengundi Melayu yang tinggi, dan sudah tentu seperti mana yang saya nyatakan tadi, gelombang pengundian kepada Pakatan Perikatan Nasional, kita dapat melihat bagaimana Perikatan Nasional itu dilihat sebagai satu gabungan yang selamat untuk dipilih oleh pengundi yang kurang risikonya dan masih lagi dapat mengekalkan kestabilan dalam negara kita. Jadi bagi saya bukan saja di Pulau Pinang tetapi kebangkitan Perikatan Nasional ini dapat dilihat di negeri-negeri lain juga. Saya nak tanya juga secara spesifik ya mengenai PKR dan kekalahan PKR di kawasan Kubu Kuat iaitu di Pematang Pauh, kerana kawasan Pematang Pauh ini memang ditandingi oleh sebelum tahun 1999 lagi dipegang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu bersama dengan UMNO. Kemudiannya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemudiannya Datuk Seri Wan Azizah, dan setelah itu anaknya pula Nurul Izzah Anwar. Jadi apa mesej yang boleh PKR belajar susulan daripada kekalahan Nurul Izzah Anwar di Pematang Pauh pada PRU 15 ni? Jadi saya fikir PKR mendapat beberapa pengajaran lah. Pertamanya, PKR tidak ada lagi kawasan yang selamat yang kebal bagi PKR, kerana kawasan yang selamat sebelum ini boleh ditembusi oleh pihak lawan. Dan mungkin juga ia juga ada faktor peribadi di mana PKR sebenarnya telah menghantar
Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka meletakkan Datin Seri Wan Azizah di Parlimen Bandar Tun Razak dan anaknya pula di Permatang Pauh. Jadi mungkin mereka pengundi melihat is too much politik kekeluargaan ini dan seseorang perlu dikorbankan, dan kita tak nafikan bahawa Nurul Izzah seorang ahli parlimen sebelum ni yang sangat berpotensi dan ada masa depan, tetapi saya percaya pemilihan dan keputusan di Pematang Pauh ini mungkin ada faktor-faktor tempatan kerana Nurul Izzah ini dia kebanyakan masanya di Kuala Lumpur dan juga mungkin pengundi melihat tak semestinya calon luar, calon yang favourite kegemaran boleh mengekalkan kemenangan dalam pilihan raya inilah. Ini yang saya nampak, dan sudah tentu PKR perlu mengambil pengajaran. Mereka tidak boleh take for granted walaupun kawasan-kawasan parlimen tertentu itu adalah kawasan kubu kuat mereka. Tadi kita katakan mengenai faktor PN, Perikatan Nasional, sebagai safe choice atau pilihan yang selamat bagi kebanyakan pengundi. Tetapi adakah ini juga bakal menjadi pilihan sementara untuk Perikatan Nasional? Adakah trend ini akan berkekalan sehingga PRU yang seterusnya, Doktor? Saya suka dengan soalan tu kerana saya nak bagi satu contoh lah. Semasa pilihan raya 1999 ketika itu PAS mendapat 27 kerusi, kerusi yang terbanyak pernah mereka capai sebelum itu. Tetapi pada pilihan raya 2004 PAS hanya menang 7 kerusi parlimen saja. Dan ini membuktikan bahawa sokongan itu bersifat sementara. Dan secara rasional yang saya melihat pilihan rakyat kepada gabungan Perikatan Nasional ini hanyalah lebih menjurus kepada pilihan yang selamat. Kalau kita lihat tidak ada satu faktor yang besar kenapa Perikatan Nasional ini mendapat pilihan. Kalau dari segi manifestonya, saya tak nampak pengundi memilih Perikatan Nasional ini disebabkan manifesto ataupun perjuangan mereka. Kerana dalam kempen pilihan raya kali ini, saya tidak nampak manifesto itu menjadi kandungan utama kempen-kempen ahli-ahli politik. Malah Perikatan Nasional berkempen menggunakan isu-isu nasional dan tidak banyak menjurus kepada apa tawaran yang mereka nak buat berdasarkan manifesto mereka. Jadi saya tidak nampak sokongan pengundi kepada Perikatan Nasional ini berdasarkan tawaran dan juga manifesto, tetapi lebih kepada gelombang di mana pengundi sudah tidak mahu mengundi Pakatan Harapan dan mereka masih ragu-ragu, tidak yakin dengan Barisan Nasional, maka mereka memilih Perikatan Nasional. Jadi saya nampak ini bersifat sementara dan ia mungkin boleh berubah kerana sokongan ini mungkin dia hanya pindah ke satu tempat dan ke satu tempat yang lain dan ia mungkin kembali ke tempat asalnya. Jadi ini berdasarkan sejarah kerana walaupun sesebuah gabungan parti itu memenangi sokongan yang besar dalam pilihan raya, tetapi faktor kemenangan itu boleh dilihat secara tuntas. Adakah disebabkan tawaran manifesto ataupun disebabkan gelombang yang berlaku di mana pengundi inginkan pilihan yang lebih selamat, yang tidak perlu fikir panjang. Itulah gabungan yang boleh dijadikan sebagai kerajaan. Baik. Prof, terima kasih banyak kerana sudi bersama saya dan Syafizan pada malam ini. Kita harap dapat bersembang dengan Prof lagi kerana macam Syafizan cakaplah, masa masih lagi panjang sehingga kita mendapatkan keyakinan pembentukan kerajaan pada hari esok, insya-Allah. Terima kasih Prof. Baiklah, kepada anda yang berada di rumah, kami ingin sedikit berkongsi kepada anda salah satu laporan di astroawani.com
di mana kami bawakan laporan ini, di mana mesej Agung Titah Anwar diangkat sebagai PM baharu adalah palsu kerana tular di media sosial mengenai laporan ini, dan kami mahu anda tahu ini adalah berita yang palsu. Dan kami sudah pun mengadakan semak fakta. Sebenarnya fakta ini memang salah. Ini bukan datang dari kami dan ada pihak yang tidak tanggungjawablah cuba untuk mengesahkan fakta, dan sebarang kita cuba untuk bawakan fakta-fakta yang penting dan fakta-fakta yang sahih semuanya di astrawani.com. Baiklah, mungkin itu sahaja perkongsian daripada saya dan Syafizan pada malam ini. Kerana bersama kami sejam yang lalu, juga kerana bersama rakan-rakan kami pada awal pagi semalam, dan juga keseluruhan hari 19 hari bulan hingga ke 20 hari bulan. Kita akan kembali bersiaran kerana laporan kami tidak lagi selesai. 20 hari bulan, 21 hari bulan masih lagi ada banyak perkara yang belum diselesaikan, belum dituntaskan. Dan selepas ini bersama Luqman Haris dalam Awani 7.45 dan segmen Sinar Awani. Jadi anda jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dari saya Jasmine Abu Bakar. Selamat malam.